Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Bunda Depi. Kawan-kawan, ada satu komen pasal anak saya lah. Dia kata, anak warga asing belum tentu anaknya boleh dapat IC sini. Oke, saya nak terangkan sedetail-detailnya. Itu menurut pengalaman saya kawan-kawan. Kalau menurut kawan-kawan lain, saya tak tahu. Ini saya cerita menurut pengalaman saya yang terjadi dekat saya sekarang. Oke, dekat sini komennya, kau ingat senang dapat IC walaupun dia kahwin dengan orang Malaysia, anak dia pun belum tentu dapat IC biru, silap-silap IC merah je dapat. Oke, saya nak bagi tahu ya kawan-kawan. Sebelum tu kita nak cerita dulu dekat mana saya bersalin, berapa biaya kos bersalin. Macam saya orang luar, mahal tak kos bersalin tu? Tunggu sekejap Oke kawan-kawan, nih buku merah masa kita mengandung. Oke, macam orang Malaysia tahulah kan, kalau kita mengandung tiap bulan kita kena cek dekat klinik kerajaan, pakai buku merah nih. Nih dua-dua anak saya pakai buku merah nih. Setiap bulan saya akan cek dekat klinik kerajaan sebelum saya bersalin. Berapa? RM1 kawan-kawan. Biarpun saya orang luar, saya kahwin dengan orang Malaysia, kerajaan bagi saya bayar RM1 sebab kita ada surat kahwin. Jadi macam kawan-kawan yang belum tahu, yang macam tak tahu, tolonglah kalau komen tu tanya dulu, ada pengalaman ke sebelum ni, sebelum kawan-kawan komen tu ya. Sebab setahu saya kalau kita kahwin dengan orang Malaysia, kita urus secara elok, secara rasmi, dekat hospital kita bayar murah sama macam orang Malaysia. Anak kita pun boleh dapat IC sini. Bulan-bulan pun kita macam cek klinik masa mengandung pun macam orang Malaysia juga. Lepas tu anak kita pun jadi anak Malaysia kawan-kawan. Macam ni. Saya nak tunjuk surat kahwin dulu dah. Nih. Surat kahwin saya dengan suami ada 2. Sama tak dengan orang Malaysia? Saya nak tanya dekat kawan-kawan. Oke, ini 1. Lepas tu kita bersalin dekat hospital. Kita bawa aja surat kahwin tu, auto bayar murah. Tapi kalau kita salin dekat hospital kerajaan, kita tak bawa surat kahwin, dia akan cas macam orang luar. Macam tu. Biarpun kita kahwin dengan orang Malaysia, tapi kita tak urus surat kahwin, hospital tu akan cas macam orang luar. Dia tak kira suami dia orang sini ke, kita tak urus surat kahwin secepat mungkin sebelum kita bersalin, ke hospital akan cas kita mahal. Sebab keluar dari hospital masa bersalin kakak, hospital tu dia nak cas saya mahal tau, dekat 1,000 lebih. Masa tu bersalin normal je, tapi suami tunjuk surat kahwin, terus dia bagi macam orang Malaysia dia punya harga. Seingat saya kakak atau anak saya yang besar bersalin dekat hospital Yan. 3 hari saya dekat sana, keluar bayar RM40. Murah ke mahal? Lepas tu adik pula bersalin dekat hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Biayanya berapa? Lebih kurang macam tu juga kawan-kawan. Lepas seminggu je kita keluar dari hospital, suami cepat-cepat urus dekat JPN, dapat surat beranak. Ni surat beranak anak saya, kakak dengan adik. Tak maulah nak jadikan isu lagi, macam anak orang asing tak dapat IC sini, anak orang asing bersalin sini mahal ke ini. Kalau kita berkahwin dengan orang luar sekalipun, kalau kita urus dengan betul-betul, kita pergi immigration, kita ambil surat apa semua dari immigration secara elok, betul kita rujuk ke macam pejabat agama apa semua dengan elok, keluar surat kahwin tu, keluar sijil anak, betul kita akan dapat my kid. Nih,
Nih, ini Maikit kakak, Maikit adik. Adik belum dapat IC lagi sebab adik belum cukup umur 12 tahun. Jadi adik masih guna Maikit. Yang kakak pula, nih kakak dah dapat IC kawan-kawan. Tapi saya tak tunjuk IC dekat sini sebab dia bawa ke asrama. Nak balik pun lambat lagi, dekat minggu depan baru dia balik. Nih IC Maikit ni dia tinggal dekat rumah. Yang adik punya memang saya simpan dalam dompet sebab saya selalu berjalan dengan adik. Jadi saya akan bawa Maikit dia dalam dompet saya. Yang IC kakak bawa dekat asrama. Maikit dia dia tinggal dekat rumah. Macam ni tak maulah nak jadikan isu lagi, sebab saya dah terangkan semua. Biaya hospital, Maikit, surat kahwin. Macam suami saya berkahwin dengan orang luar, macam kahwin dengan saya, selagi ikut proses yang betul. Kerajaan tak ada pilih kasih kawan-kawan. Kerajaan dibuat sama macam orang Malaysia. Satu saja, saya belum dapat kerakyatan Malaysia. Saya masih guna pasport. Tapi kalau kita kemana-mana pun, kalau kita bawa pasport dengan surat kahwin, hospital, kerajaan, dia akan cas sama macam orang Malaysia. Saya tahu memang susah nak dapat IC biru. Memang lambat nak dapat kerakyatan Malaysia. Saya dalam video tu pun saya tak ada cakap yang senang dapat IC sini. Sebab saya pun dah 17 tahun, mohon pun tak dapat lagi. Just tak apa, saya tak meroyan pun. Saya just sabar, saya ikut proses macam immigration. Putrajaya dah hantar surat dekat saya bahwasanya borang saya fail. Saya terima. Lepas tu Putrajaya pula ada bagi syarat, ada bagi macam pilihan nak buat rayuan ke nak buat pas resident. Saya sembang dengan Pak Bos atau suami, saya kata saya tak mau ambil pas resident sebab pas resident ada juga kawan saya guna. Katanya kalau kita guna pas resident, nanti kita nak mohon balik minta IC merah, susah nak dapat katanya. Lepas tu pikir, saya pun tak jadilah ambil pas resident tu. Saya buat surat rayuan. Sekarang Putrajaya dah pegang surat rayuan saya. Tak lama kemudian saya dapatlah surat dari Putrajaya bahwasannya surat saya tengah diproses. Saya tak ada pun kata yang senang dapat IC sini. Saya tak kata apa pun. Saya cakap pengalaman saya 17 tahun belum dapat. Saya tahu susah nak dapat kerakyatan Malaysia. Mungkin silap saya sebab saya kerap balik Indonesia dulu. Tapi nak buat macam mana, saya pun ada kampung halaman saya dekat sana. Macam mana pun saya kena balik tengok mereka. Lepas tu kalaulah saya dapat IC merah ke IC biru, saya ingat bonus tau kawan-kawan. Ikut proses apa yang immigration cakap, kena buat ini. Tapi kalau saya dapat IC merah, saya ingat itu sebagai bonus dan saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan. Kalau tak dapat pun tak apa, sebab saya ada anak saya orang Malaysia dapat IC biru, saya boleh tumpang dengan anak. Macam kalau jadi apa-apa dengan suami, saya ada anak, this okay, tak apa, saya boleh tumpang dengan anak kawan. Jadi tak ada isu lagi yang pasal anak saya. Saya macam tak boleh tahu sebab anak saya tak kena mengena. Anak saya tetap anak Malaysia. Saya je yang belum dapat kerakyatan Malaysia. Tapi sekarang saya tengah mohon, kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa. Kira kawan-kawan, mungkin dah panjang cerita dia. Kalau kawan-kawan ada soalan macam nak tanya, boleh tanya. Tapi tolonglah tanya tu, kalau tanya soalan tu, tanyalah baik-baik kan. Tak payahlah nak nuduh saya macam ni, tak layak apa semua. Layak ke tak layak ke, itu urusan immigration, urusan kerajaan. Layak ke tak saya dapat kerakyatan Malaysia. Bukan awak yang komen saya bagi tahu awak tak layak. Awak kerja immigration ke yang boleh cakap saya ni tak layak. Pun terkejut sangat tahu kawan. Saya ingat saya cuma berkongsi cerita je, tapi saya dihantam bertubi-tubi. Tanya saya tak sedap diri, tak layak duduk sini. Mungkin anak saya pun
tak akan dapat IC sini. Lepas tu ada yang kata lagi, pergilah balik ke negara engkau, tak ada yang minta pun kawin dengan orang Malaysia nak dapatkan IC. Saya pun tak tahu jodoh saya dengan siapa masa tu. Mungkin rezeki awak dilahirkan di negeri yang makmur, yang semua serba ada. Mungkin saya ditakdirkan di Indonesia. Allah jadikan saya dengan rakyat Malaysia. Itu salah saya ke? Kenapa awak tak tanya dekat Allah? Kenapa jodohkan saya dengan orang sini? Awak tanyalah dengan Allah, jangan tanya dengan saya. Sebab kita manusia hanya mampu merancang, Allah yang tentukan. Kalau kawan-kawan tak paham, macam nak tanya sesuatu, tanyalah dalam komen tu, tak apa, nanti insya-Allah saya akan jawab. Dan kepada yang tak suka dengan orang Indonesia, terutamanya saya, baik kawan-kawan skip je video saya, tak payah tengok, tak payah menggoyan dalam komen. Tolonglah, kesian dekat saya. Saya pun baca macam, ya Allah, ada ke orang macam ni? Kenapa boleh macam ni? Macam tu. Lepas tu ada yang komen lagi teruk, saya tak mau nak baca, saya tak mau nak tengok sangat, terus saya delete tau kawan-kawan. Saya padam lagi bagus kan. Saya cuma ada satu je, saya tinggal komen dekat situ. Pasal tak tahulah nama dia siapa. Dekat sini saya ada satu tinggal komen. Nama dia apa ini? Dia tak ada nama penuh, saya pun tak paham tulisannya ini kawan-kawan. Tapi dia tulis dalam tu, sebelum dapat IC, ayat bukan main. Nanti dapat IC, mula naik tanduk, start melalak sana sini. Awak kenal saya ke? Awak tahu ke perangai saya? Tak kan? Ini satu komen ini saya tinggal dekat sini. Tengok, menjalo sampai ke bawah kawan-kawan. Ada yang bela saya, ada yang maki saya, ada yang support saya. Kepada yang support saya, kepada kawan-kawan yang tolong jawab komen dalam ni, saya nak ucap banyak-banyak terima kasih ya kawan-kawan. Tengok, saya berterima kasih kepada siapa ini? Supia Said 4277. Lisan tu jaga, apapun kita menumpang di bumi Allah, pasti akan kembali ke asal. Ya, betul. Terima kasih ya Kak. Dekat sini ramai juga orang yang support saya. Pas saya ada cerita pasal 17 tahun dapat kerakyatan dekat sini, saya just kongsi cerita je kawan-kawan, tapi kawan-kawan hantam saya sampai macam tu sekali. Just tak apa. Lepas tu ada yang tanya, mungkin anak saya tak akan dapat IC biru. Betul. Ini saya nak berterima kasih kepada Abu Baida. Dia komen, anak dia dua-dua dapat IC biru. Kau tak tengok ke video? Tolong jangan fitnah. Terima kasih, dia tolong jawab komen saya. Oke kawan-kawan, saya nak ucap banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang support saya. Pembenci saya yang tak suka saya, tak payah tengoklah video saya ya. Nanti awak mukaian sakit hati pula jadinya kan. Gila kawan-kawan, saya nak tutup videonya sampai di sini. Selamat berpuasa. Oke kawan-kawan, jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.